Revolusi 4.0, kegunaan drone amat penting untuk pelbagai sektor yang membabitkan pelbagai segmen, sama ada industri berskala kecil ataupun berskala besar, dengan lebih berkesan dan juga lebih efisien. Tambahan dengan penggunaan drone ini pula dapat menjimatkan tenaga kerja. Bersama-sama dengan saya, Profesor Dr. Hazri bin Desa, Penasihat Pusat Kecemerlangan Pesawat Tanpa Pemandu. Assalamualaikum, selamat pagi Prof. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Baik Prof, nak tanya sikit, apa prospek dan sektor permintaan penggunaan drone dalam negara sekarang ni? Terima kasih. Teknologi drone banyak penggunaannya dalam bidang komersial. Sebagai contoh, dalam industri telekomunikasi, ia boleh digunakan untuk memantau ataupun inspek telco tower itu sendiri. Syarikat power industry boleh menggunakannya untuk melihat dari segi inspection power line. Syarikat oil and gas menggunakannya untuk inspection pipeline ataupun offshore platform mereka seperti flare tips. Jadi permintaan penggunaan drone begitu banyak pada masa kini dalam bidang komersial itu sendiri. Jadi bagaimana Prof melihat kekangan yang perlu dihadapi untuk teknologi drone ini selari dengan negara luar? Dari segi perkembangan teknologi, saya lihat yang pertamanya mungkin saya boleh cakap dari segi penyelidikan lah. Kita di Malaysia awam mungkin terbatas dari segi bajet lah. Kalau kita dapat perolehan geran dan sebagainya yang banyak, mungkin perkembangan teknologi ini dapat berkembang lebih pantas. Yang keduanya adalah dari segi aspek penggunaan daripada pihak masyarakat. Pihak masyarakat mungkin masih ragu-ragu tentang teknologi penggunaan drone, keberkesanan penggunaan drone. Contoh di negeri Perlis ini sendiri, penggunaan teknologi drone dalam agriculture seperti yang pihak Unimap juga memperkenalkan dalam industri penyeburan baja. So di peringkat awal kami menghadapi masalah yang besarlah untuk meyakinkan masyarakat tentang keberkesanannya. Jadi saya rasa kekangan di sini adalah educate lah. Kita perlu educate masyarakat tentang keberkesanan penggunaan teknologi drone bagi meningkatkan hasil tanaman mereka lah. Mungkin memakan sedikit masa dari segi untuk educate inilah. Kemudian yang seterusnya adalah dari segi kos. Bagi peringkat awal sudah tentu petani sendiri tidak mampulah kerana penggunaan drone ini melibatkan kos yang tinggi. Mungkin kita perlu lihat macam mana nak mengatasi masalah kos. Mungkin melalui koperasi petani-petani ataupun kita lihat dari segi insentif. Sebagai contoh, bagi mengurangkan penggantungan tenaga buruh asing, kita menggalakkan petani menggunakan teknologi drone melalui koperasi-koperasi dan kita bagi sedikit insentif kepada para petani. Ataupun bagi petani mendapatkan subsidi baja dan sebagainya melalui penggunaan drone, mereka boleh dapat subsidi tersebutlah. Jadi dengan cara itu, kaedah ini ataupun cara pendedahan yang sebegini akan menggalakkan lagi penggunaan teknologi drone. Dan pada masa yang sama, agensi-agensi yang berkaitan dengan perundangan perlu lihat juga perkara ini bagi menggalakkan atau merancakkan lagi penggunaan teknologi yang kita kaitkan dengan industri 4.0 ataupun TVET ini sendirilah. Jadi apa peranan agensi yang Prof sebutkan tadi dan juga mungkin pihak universiti sendiri berkaitan dengan teknologi drone ni, Prof? Sebagai contoh di negara China, kita lihat penubuhan sekolah-sekolah memandu drone itu sendiri wujud bagai cendawan lah. Ada lebih kurang daripada 10,000 lebih. Dalam tempoh yang singkat sahaja, banyak wujudnya sekolah-sekolah bagi melatih pilot-pilot ataupun pemandu-pemandu drone itu. Dan latihan ini perlulah tertakluk kepada peraturan dan juga undang-undang yang sedia ada di setiap negara. Sudah tentu kita tertakluk kepada undang-undang kita.
Dan pada masa yang sama kita nak bagi menggalakkan industri ini berkembang. Dari segi universiti sebagai contoh, mungkin kalau kita dapatkan satu kebenaran khas sebagai contoh untuk membangunkan ataupun untuk menyelidik penggunaan ataupun teknologi drone yang baru. Yang contoh sekarang ni kita patut ataupun kita di luar negara sibuk sedang mengkaji tentang drone yang boleh terbang beyond visual line of sight. Jadi untuk terbang di Malaysia memang tak boleh lah. Jadi mungkin kalau kita lihat negeri Perlis ni ruang udaranya tidaklah sibuk, mungkin kita dapat kebenaran daripada agensi yang berkaitan untuk melakukan penyelidikan, dapat satu kawasan khas bagi melakukan penyelidikan yang sebegitu. Baik, terima kasih Prof. Teknologi sentiasa berkembang merentas peredaran masa. Pelbagai pihak seharusnya mengambil langkah untuk seiring dengan perkembangan teknologi untuk menjadikan revolusi itu semakin maju dan terkini. Kembali kepada rakan setugas di Angkasa Puri.